hamba Allah. Saya nampak daripada jauh lah. Saya tahu lecah muka ni jauh. Memakai jubah putih, besar badannya. Membawa sebilah pedang yang sangat besar. Alhamdulillah, Assalamualaikum, bertemu lagi kita ya. Hari ini saya nak bawa anda ke satu kawasan bersejarah, kisah zaman peperangan Rasulullah SAW, iaitu ke Jabal Uhud. Jom. Bukit Uhud adalah simbol kepada siri peperangan yang dilalui Rasulullah SAW bersama sahabat baginda dahulu demi menegakkan ajaran agama Islam. Terletak kira-kira 5 km dari Masjid Nabawi dan dengan ketinggian 1077 meter. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah pernah bersabda, jika kita ingin melihat bukit yang ada di syurga, maka ziarahlah ke Bukit Uhud, kerana Bukit Uhud adalah salah satu bukit yang ada di syurga. Pada ketika Rasulullah dan para sahabat baginda, iaitu Saidina Abu Bakar, Saidina Uthman dan Saidina Umar sedang berada di atas Bukit Uhud, Bukit Uhud bergoncang kerana terlalu gembira dan cintanya Bukit Uhud kepada baginda, sehingga baginda terpaksa menenangkannya dengan menghentakkan kaki dan berkata, "Tenanglah wahai Uhud, di atasmu adalah Nabi As-Siddiq dan 2 orang syahid." Dan Bukit Uhud berhenti bergoncang. Peperangan Uhud telah berlaku pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah, iaitu pada bulan Mac 625 Masihi. Berlakunya perang Uhud adalah kerana pihak kafir Quraisy ingin membalas dendam kerana kekalahan mereka semasa perang Badar, dan juga untuk kembali menghancurkan Islam di Madinah. Jabal Uhud di sini juga terdapat Bukit Pemanah, makam 70 syuhada dan juga Masjid Sayyidul Syuhada. Terdapat juga lubang di mana Rasulullah SAW pernah terjatuh semasa perang. Perang Uhud ini mempunyai 2 fasa, iaitu fasa pertama di mana pejuang Islam telah pun menewaskan kafir Quraisy berdasarkan strategi awal, yang mana Rasulullah SAW telah menempatkan seramai 50 orang pemanah yang menjadi benteng hadapan di atas bukit yang dinamakan Jabal Rumat atau Jabal Anain, atau lebih dikenali dengan nama Bukit Pemanah. Sebelum berperang, Nabi SAW telah berpesan, "Lindunglah pasukan berkuda, jangan sampai mereka menerobos kita, dan tetaplah di tempatmu. Kalah atau menang, jangan sampai mereka masuk dari belakangmu." Masa lawatan ke sini, kami telah dibimbing oleh Mutawif Muhammad Aqwa untuk menceritakan sejarah perang Uhud. Semasa fasa 1, setelah kaum musyrikin tewas dan bertepiaran lari, para pemanah telah menjadi tamak apabila melihat harta perang yang banyak yang ditinggalkan oleh musuh. Para pemanah berteriak, "Rampasan, rampasan," sehingga mereka mengabaikan perintah Rasulullah. Dikatakan dengan jelas bahawa seramai 36 orang telah turun dan hanya tinggal 14 orang yang teguh imannya sahaja di atas bukit tersebut. Ini telah bertentangan dengan perintah Rasulullah. Apabila tentera musyrikin melihat tentera Islam meninggalkan bukit tersebut, Khalid bin Al-Walid, ketua tentera berkuda Quraisy, bertindak balas mengelilingi bukit dan melakukan serang hendak dari arah belakang. Dalam serangan tersebut, tentera Islam telah dikepung dan menjadi lemah. Kemudian tersebar kabar angin mengatakan Rasulullah SAW telah dibunuh. Keadaan ini menyebabkan tentera Islam menjadi kucar-kacir. Walau bagaimanapun, sebenarnya Rasulullah masih selamat dan dilindungi oleh beberapa orang sahabat. Dalam keadaan yang sangat genting itu, Rasulullah berjaya membunuh Ubay bin Khalaf. Rasulullah sendiri mengambil sebatang tombak dan terus merejam leher Ubay bin Khalaf lalu membunuhnya. Beberapa orang sahabat telah terbunuh ketika bertindak melindungi Rasulullah dengan membuat perisai dari tubuh mereka. Namun baginda tetap mengalami luka pada muka, bibir, kedua lutut, pipi dan patah rahang giginya ketika terjatuh ke dalam perangkap yang digali oleh Abu Ammar Al-Rahab. Perang Badar, kemudian ingin membalas dendam, maka berlakulah perang Uhud ini. Maka ketika itu Khalid Al-Walid, Abu Sufyan dan Ikrimah bin Abu Jahal telah mengumpulkan seramai 3,000 tentera. Ya, 3,000 tentera.
Tentera musuh adalah 3,000 orang yang diketuai oleh Abu Sufyan, manakala tentera Islam yang pada asalnya 1,000 orang yang dipimpin oleh Rasulullah menuju ke Uhud, tetapi hanya 700 orang sahaja yang berjaya sampai ke medan perang Uhud. Hal ini kerana di pertengahan jalan seramai 300 orang telah berpatah balik ke Madinah setelah dihasut oleh Abdullah bin Ubay, iaitu ketua orang munafik. Pada fasa kedua, di mana tentera musyrikin telah berpatah balik setelah melihat tentera Islam kucar-kacir, maka berlakulah satu pertempuran yang sangat hebat. Selepas pertempuran hebat itu, kebanyakan tentera Muslim berundur ke Bukit Uhud dan berkumpul di sana. Abu Sufyan membuat keputusan tidak mahu mengejar lebih lanjut tentera Muslim dan mengisytiharkan bahawa pihaknya telah menang. Saya sendiri mengambil kesempatan mendaki Jabal Rumat atau Jabal Ainain untuk mengambil gambar kenang-kenangan. Dari atas Jabal Rumat ini jelas kelihatan makam para syuhada di kaki bukit bersebelahan dengan Masjid Syahidul Syuhada. Antara syuhada yang gugur di dalam peperangan Uhud adalah bapa saudara Rasulullah sendiri, iaitu Saidina Hamzah bin Abu Talib, yang mana Rasulullah menggelarkannya sebagai Syahid al-Syuhada, iaitu pemimpin para syuhada. Saidina Hamzah juga digelar oleh Rasulullah sebagai As'adullah atau singa Allah, malah beliau juga terkenal dengan gelaran As'adul Jannah atau singa syurga. Semua yang gugur di sini mempunyai kisahnya tersendiri. Contohnya Saidina Hamzah disalatkan sebanyak 70 kali. Beliau dimakamkan di dalam satu liang bersama Abdullah bin Jahsy, iaitu sepupu Rasulullah, di lokasi yang terpisah sedikit dari syuhada yang lain. Selain Hamzah dan Abdullah, di sini terdapat juga makam Amru bin Sabit yang dikabarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat sebagai seorang pemuda yang menjadi salah satu penghuni syurga, padahal beliau belum pernah solat walau sekali pun. Ini adalah kerana ketika perang Uhud ini terjadi adalah bersamaan dengan hari di mana Amru bin Sabit menyatakan keimanannya kepada agama Islam, dan beliau langsung mengenakan baju perang dan mengikuti Rasulullah ke perang Uhud. Di sini terdapat tata cara berziarah yang ditulis dalam pelbagai bahasa, termasuklah bahasa Melayu, jadi kita boleh membacanya. Rasulullah sangat cintakan syuhada Uhud ini, dan hampir setiap tahun Rasulullah datang untuk berziarah ke makam para syuhada ini. Dan selepas ketiadaan Rasulullah, Saidina Abu Bakar dan juga Saidina Umar meneruskan tradisi Rasulullah untuk selalu ke sini, dan setiap kali Rasulullah hampir melalui tempat ini, mereka jugalah yang akan mengingatkan kepada Rasulullah bahawa mereka hampir di situ. Banyak lagi kisah-kisah syuhada perang Uhud ni, namun begitu penceritaan saya sampai di sini kerana saya ingin berkongsi sedikit dengan anda kisah mutawif kami Muhammad Aqwa yang benar-benar berlaku kepadanya ketika beliau baru sampai di Madinah untuk mengikuti pelajaran di Universiti Madinah. Jadi ini akan menjadi pengajaran buat dia dan kawan-kawannya yang lain. Jom kita ikuti. Hamba Allah, saya nak kalau berjauh lah, saya tak boleh cakap mungkin ni jauh. Memakai jubah putih, besar badannya, membawa sebilah pedang yang sangat besar, dalam setengah depa saya ingat. Besar juga lah. Dia bentuk dia seperti bola sabit, macam alat macam piramid begitu. Saya tak tahu macam mana piramid boleh dapat idea ketika zaman dahulu kan, tepat dia punya gambaran. Kemudian apabila sampai masanya, dia pun melepaskan pedangnya dan tersimpahlah darah. Putus kepalanya, tersimpahlah darah. Darah sangat banyak. Darahnya sangat banyak. Dan ketika itulah saya dan kawan telah melakukan kesilapan. Kami mengeluarkan handphone dan mengambil gambar. Allah. Kami tak berasa tak ambil gambar. Kita orang je. Tiba-tiba selesai ambil gambar, polis datang kepada kami. Lepas tu diorang bawa kami ke satu tempat, sebuah bangunan, dan mereka siasat kami lah. Siasat mereka ukut untuk bawa kami ke penjara lah. Kami takut habis belajar, kena balik semua. Masa tu doa sungguh-sungguh, minta maaf betul kat polis tu lepaskan. Dengan syarat padam semua gambarnya. Alhamdulillah saya tak kena tangkap pun. Alhamdulillah, itulah kisahnya. Kerana melihat hukuman pancung. Jadi kisah saya sampai di sini. Terima kasih kerana menonton dan mendengar. Sehingga itu dari saya. Assalamualaikum.